Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afi bin Bahrin. Nombor metrik D20191090353. Okey, hari ini saya akan membincangkan tentang ilmu perbandingan agama. Okey, yang pertamanya saya akan membincangkan tentang kepentingan dan kebaikan ilmu perbandingan agama. Okey, antara kepentingan ilmu perbandingan agama secara tidak langsung akan memperkenalkan kita terhadap agama-agama lain selain daripada Islam melalui pendekatan terhadap ajaran-ajaran tersebut. Sebelum kita menilai dan mengetahui tentang agama-agama lain, seharusnya kita memahami terlebih dahulu bentuk ajaran dan kepercayaan sesebuah agama. Maka kefahaman inilah yang dapat menimbulkan perasaan hormat serta berbaik sangka terhadap agama lain. Okey. Selain itu juga kita akan dapat mengerti dan memahami asas ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan agama yang dianuti oleh orang ramai selain dari Islam, yang selaras dengan naluri dan fitrah manusia yang berkehendak kepada pencipta. Okey, tambahan pula, melalui pembelajaran tentang perbandingan agama, ia akan dapat membentuk dan melahirkan kepercayaan mutlak dalam diri seseorang tanpa sebarang syak wasangka terhadap kebesaran Islam sendiri. Di samping mengukuhkan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka asas ilmu yang kuat juga dapat mengelakkan kita daripada mudah berubah kepercayaan terhadap agama lain. Okey, melalui ilmu perbandingan agama juga ia mampu membentuk sikap toleransi dan saling menghargai perbezaan di antara agama. Ini terzahir melalui respon kita terhadap persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam kalangan agama yang berbeza. Apa yang ingin ditunjukkan di sini ialah sikap kita sebagai Muslim dalam menghadapi keadaan ini. Misalnya persoalan semua agama adalah sama ke? Bagaimana untuk menjawab persoalan ini? Toleransi? Ya, sudah tentu. Tetapi sebagai Muslim, kita hendaklah sentiasa menyedari bahawa Islam tidak menafikan kewujudan agama-agama lain. Tetapi Islam tidak mengakui kebenaran agama-agama lain selain Islam. Apa yang penting, kita juga berkemampuan untuk mempertahankan Islam daripada sebarang ancaman anasir-anasir luar dan jahat yang mahu merosakkan Islam itu sendiri. Jika kita lihat sekarang, kita sebenarnya masih kekurangan pakar dalam bidang perbandingan agama ini. Bahkan ilmu perbandingan agama diperlukan bagi membolehkan seorang ingin terlibat dalam dialog agama ataupun forum agama. Misalnya pakar seperti almarhum Ahmad Didat dan Zakir Naik amat diperlukan kerana tidak ramai yang berada di dalam lapangan disiplin ilmu perbandingan agama ini. Okey. Kesimpulannya, melalui pemerhatian saya sendiri dalam kepentingan dan kebaikan dalam mempelajari ilmu perbandingan agama ini memberikan bonus kepada kita. Sebenarnya ilmu yang membawa kita berusaha untuk membentuk dan memupuk nilai-nilai positif dalam diri, terutamanya bagaimana kita Muslim bersikap sewajarnya apabila berhadapan dengan agama-agama lain. Jelas timbul kekeliruan pada awalnya tentang motif pembelajaran perbandingan agama, namun seharusnya ia telah lama dipelopori oleh para ulama dan ilmuwan Islam mendahului cendekiawan barat. Maka dalam konteks ini juga pentingnya pembelajaran perbandingan agama ini yang menunjukkan sikap keterbukaan Islam yang berinteraksi dengan kelompok berlainan agama. Seharusnya kita menyambung legasi keilmuan para ulama dan ilmuwan Islam agar faedahnya mampu untuk kita kecapi. Okey, itu untuk kepentingan dan kebaikan mempelajari ilmu perbandingan agama. Okey, seterusnya, kalau ada kebaikan, kalau ada pros-nya, mesti ada kontranya. Ya atau tidak? Ya. Okey, keburukan
bukan keburukan lah, pros kontranya dalam mempelajari ilmu, kontranya dalam mempelajari ilmu perbandingan agama ini ialah apabila seseorang taksub dengan sesuatu ilmu, dia akan berusaha untuk mencari tahu tentang sesuatu ilmu. Tetapi apabila pegangan agamanya goyah, maka kita sebagai manusia, kita sendiri sedar akan hati manusia ini berbolak-balik. Maka apabila pegangan agama tidak kuat, maka kita boleh terjerumus dalam tertarik untuk pergi ke sesebuah agama lain. Maka jika hendak mempelajari satu ilmu, jangan terlalu taksub. Boleh untuk tertarik dengan satu ilmu, tapi jangan terlalu taksub, dan kuatkan pegangan agama dan hati. Okey, itu saja untuk kontranya. Dan seterusnya, saya akan menyambung perbicaraan saya dengan adakah subjek ini sesuai dari segi tahap sensitiviti, polisi dan kematangan dalam masyarakat. Okey, pada pendapat saya, subjek ini sangat sesuai dalam sensitiviti, polisi dan kematangan masyarakat kerana dan apabila kita ambil tahu tentang subjek perbandingan agama ini, kita akan lebih mengetahui tentang adat dalam sesebuah agama, cara mereka beribadat, dan hari-hari keramaian mereka pada waktu bila. Dan apabila kita mengambil tahu tentang agama lain, kita akan lebih mudah bertoleransi dan akan beradab dalam keadaan mereka beribadat ke, dalam waktu keramaian mereka ke, dalam keadaan-keadaan tersebut. Maka kat situlah munculnya sensitiviti polisi dan kematangan masyarakat. Dalam keadaan-keadaan tersebut akan munculnya sensitiviti polisi dan kematangan masyarakat tersebut. Jika kita tidak mempelajari, kita tidak akan tahu apa adatnya, apa toleransinya dalam agama tersebut, bagaimana mereka beribadat. Adakah kita buat sesuatu tu kita akan melanggar cara adat kehidupan mereka, ataupun bila kita pergi ke tempat sembahyang mereka, tiba-tiba kita melangkah satu patung, maka mungkin itu sudah melanggar polisi ibadat mereka. Di situ pentingnya dalam mempelajari ilmu perbandingan agama tersebut. Okey, sekian saja daripada saya, Muhammad Afif bin Barin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.